Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Kita dengar muzik latar tajuk lagu Sufi. Sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain masuk, tuan-tuan ya. So saya nak check saya punya sound macam mana dengan ni, suara okey. Boleh komen sikit suara saya okey tak? Clear tak? Okey, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta para pendengar yang budiman, marilah sama-sama kita buka kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para aulia, para syuhada, para ulama, para seluruh masyayikh dan guru-guru kita, muslimin muslimat seluruhnya, sama ada yang telah pergi meninggalkan kita ataupun yang masih hidup lagi bersama-sama dengan kita, dan khususnya kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta kelas pengajian Islam Tafaqquh Fiddin Negeri Pahang, anjuran Yayasan Pahang yang saya hormati, serta tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran langsung kelas pengajian tasawuf yang kita adakan pada setiap hari Sabtu. Terima kasih kerana masih lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama pada pagi ini. Syukur banyak-banyak kepada Allah, dan insya-Allah kita akan teruskan siri bacaan kitab kita, kitab yang kita gunakan sebagai muqarrar ataupun sebagai sukatan pelajaran dalam program Tafaqquh Fiddin anjuran Yayasan Pahang ini. So bagi tuan-tuan yang sudah berada di tahap yang ketiga, kita menggunakan kitab Minhajul Abidin untuk subjek tasawuf. Dan insya-Allah kitab ini insya-Allah saya kira sempat kita mengkhatamkannya insya-Allah sebelum tuan-tuan dan puan-puan akan menduduki peperiksaan akhir yang akan dilangsungkan pada pertengahan bulan November insya-Allah. Ya, baik.
Jadi kalau pada minggu yang sudah kita telah membicarakan tentang khauf, ya, beza antara khauf dan juga apa ni, khasyah. Kalau kita ingat pada pelajaran kita yang sudah, kita telah menceritakan apa itu khauf, apa itu khasyah. Dua-duanya membawa makna takut. Satu, takut akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan biasanya orang yang ada khasyah ini biasanya mereka adalah para ulama, ya, para ulama. Kerana apa? Kerana mereka dapat memandang akan keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala satu lagi ialah khauf, yakni takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala lantaran oleh kerana seseorang itu terjatuh ke dalam maksiat, ya. Kedua-duanya itu khauf yang terpuji, kedua-duanya itu adalah khauf yang dikehendaki oleh agama. Kalau seseorang itu boleh mengcombine, boleh mencampurkan antara kedua-duanya, maka itulah yang terbaik, ya. Takut diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana maksiat yang kita lakukan. Di samping itu kita juga takut akan keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebagaimana yang telah kita kupas pada minggu yang sudah, bila mana kita memandang kepada sifat uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan menyebabkan kita rasa takut kepada keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi pada kali ini kita sambung balik semula berkenaan dengan pengajian kita ini. Kali ini kita masuk pula dalam bab raja'. Ya, ni bab raja'. Kita masih lagi membicarakan tangga yang seterusnya, iaitu peringkat dorongan untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca bab raja'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Manakala lawan raja' pula ialah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berhenti mengingati Allah, dan perkara ini benar-benar merupakan satu maksiat, ya. Merupakan satu maksiat. Jadi muka surat 346, tuan-tuan buka kitab 346, perenggan yang kedua terakhir. Baik. Manakala lawan raja' pula ialah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Satu lagi sifat hati orang mukmin, iaitulah sifat raja'. Sifat raja' ni sifat apa? Sifat berharap akan rahmat Allah, berharap akan ampunan Allah, berharap akan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkannya. Artinya dia menggantungkan pengharapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, mari kita faham apakah bicara ataupun bahasan mengenai dengan raja'. Raja' lawan daripada putus asa daripada rahmat Allah. Kalau seseorang itu dia berputus asa daripada rahmat Allah, inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Walaupun Allah Taala uji seseorang itu, tapi seseorang ataupun hamba yang diuji itu tidak boleh berputus asa. Kerana ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu, sebagaimana yang kita bicara pada minggu yang sudah, nampak bentuk ujian, tapi sebenarnya itu adalah kasih sayangnya Allah. Ya, Allah Taala nak mengangkat martabat hamba-Nya, diuji hamba tersebut. Lalu hamba itu sedar. Kalau sebelum ni dia tak sedar, dengan ujian tersebut dia jadi sedar. Kalau sebelum ni dia tak bertaubat, dengan ujian tersebut menjadi taubat. Jadi kesedaran ataupun taubatnya seorang hamba tersebut, inilah yang akan menyebabkan martabatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lawan pada raja'. Jadi musannif di sini dia mulakan dengan lawan dulu. Lawan pada pengharapan. Lawan daripada berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu apa dia? Berputus asa daripada rahmat Allah. Inilah satu sifat, satu sikap yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berputus asa daripada rahmat-Nya. Allah Taala beritahu dalam Al-Quran, Allah Taala beritahu melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya rahmatnya amat luas. Rahmatnya sangat luas. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Jadi tiba-tiba hambanya ini berputus asa daripada mendapatkan rahmatnya. Salah satu contoh di antara orang yang berputus asa itu apa dia? Orang yang membunuh diri sendiri. Sebab itu membunuh diri sendiri ini merupakan dosa yang besar. Ya, dosa yang besar. Baik. Jadi musannif di sini beritahu lawan pada rajak itu ialah putus asa. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ya, la tayasu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga beritahu kepada kita dengan kata-katanya la taqnutu min rahmatillah. Jangan sesekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, barang siapa yang berputus asa, maka orang ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sekiranya dia mati tanpa sempat bertaubat daripada sikap ataupun perangai ataupun perbuatan berputus asanya itu, maka ianya akan dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kerana dia menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan yang keji, ya. Jadi sebab itu kita kena faham benar-benar. Ya, sebab itulah mengapa hati qalb seorang mukmin itu Allah Subhanahu wa taala sentiasa bolak-balikkan di antara khauf dan raja. Khauf dan raja. Inilah perjalanan. Inilah kaki kanan kita, kaki kanan, kaki kiri yang kita berjalan menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ada khauf, sentiasa ada raja. Khauf kita dah bicara pada minggu yang sudah. Sekarang ni kita fokus pada bicara kita tentang raja. Baik. Selain lawannya itu berputus asa daripada rahmat Allah dan berhenti mengingati Allah, ya. Bila seorang tu dia berputus asa pada rahmat Allah, sudah pasti dia akan berhenti daripada mengingati Allah. Tanda-tanda orang itu sudah putus daripada rajak ialah dia sudah tidak mengingati Allah. Perkara yang besar dalam mengingati Allah ni apa dia? Solat. Dia dah tak solat dah. Baca Quran pun tidak dah. Kalau solat tidak, baca Quran tidak, zikir-zikir ni lagilah dia tak buatnya, ya. Zikir-zikir ni lagilah dia tidak akan buatnya. Ini tanda-tanda seseorang itu menunjukkan ciri-ciri orang itu dia sudah ada rasa berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan perkara ini benar-benar merupakan satu maksiat. Barang siapa yang ada sikap dan perangai ini, maka dia telah membuat satu maksiat. Maksiat apa? Maksiat batin. Maksiat batin. Ya, jadi bab maksiat batin ini kita dah banyak kali sentuh, ya. Bukan saja putus asa daripada rahmat Allah, ya. Perkara-perkara yang lain seperti dengki, khianat, fitnah, hasad, unjuk, sum'ah, ya, dan berbagai-bagai lagi perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu dihinggapi oleh maksiat batin, ya. Baik, kita tengok lagi di sini. Al-Ustaz Abu Qasim Al-Qushairi mengatakan rajak adalah tempat bergantungnya hati terhadap apa yang disukai dan akan mendapat hasilnya di kemudian hari. Ya, dengan rajak hati menjadi hidup berlawanan dengan tamanni, yakni mengelamun, kerana ia menimbulkan sifat malas. Dia ada beza antara rajak dengan tamanni. Tamanni ni kita boleh katakan sebagai angan-angan lah, ya, ataupun mengelamun, ataupun kita selalu sebut angan-angan mak jenis, itu tamanni. Tamanni ni kalau baiknya dia cita-cita. Dia adalah kalau macam kita berangan-angan, ya, ataupun kita berharap. Boleh juga disebutkan perkataan berharap kepada tamanni ni. Tapi harapan yang tidak ada action plan. Dia hanya berangan-angan je, buat nyedak. Contohnya, dia dosa banyak.
Dosanya banyak. Berangan-angan berharap agar Allah memasukkannya ke dalam syurga. Bertaubat tak mau, menuntut ilmu tak mau, apatah lagi untuk melakukan ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia buat tak buat. Dia kata apa? Allah Taala itu sifatnya Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cukuplah dia kata dengan sifatnya itu ya. Mudah-mudahan dia apa kawan Islam sembahyang dak. Puasa dak. Belajar ilmu fardu ain dak. Artinya buat benda-benda yang Allah Taala suruh dak. Dia hanya itu namanya mengelamun, namanya berharap kosong, namanya berangan-angan, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tamanni. Tamanni. Tapi kalau rojak, ni rojak. Rojak ialah pengharapan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita di samping kita melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perkara yang fardu tak kita tinggalkan, kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Ditambah pula dengan perkara-perkara yang sunat, ya. Di samping kebaikan, kita jaga taat yang zahir dan taat yang batin. Kita menjauhkan segala maksiat yang zahir, kita menjauhkan juga daripada kita melakukan maksiat yang batin. Maksiat yang zahir ini mudah untuk kita jauhkan, tapi yang paling payah ialah maksiat yang batin, maksiat hati, ya. Maksiat hati. Kalaulah betul lah orang tu dia betul-betul jaga, ya. Dia kata, "Ustaz, saya ni memang hidup saya tak pernah dengki pun kepada orang. Dia tak pernah fitnah orang, tak pernah sakit hati pada orang, mengumpat orang langsung, tak ada." Dia kata, kemudian saya pun tak ujub, tak ada sum'ah, ya, tak ada nifak-nifak ni. Tapi tuan-tuan, sehebat mana seseorang itu, ya, ini yang bukan daripada kalangan Rasul dan Nabi lah. Tak kisahlah dia Tok Wali ke apa ke, asal bukan daripada kategori Rasul dan Nabi, semuanya itu adalah berdosa, ya. Paling kuat kita tanya dia, awak sentiasa keingat Allah? Hati awak tu sentiasa keingat Allah? Tak pernah lalai dan lupa daripada ingat Allah? Ni memang semua orang tak mampu nak buat, ya. Walaupun dia tak mengumpat, walaupun dia tak ada dengki, hasad, dendam, kesumat, artinya maksiat-maksiat batin dah dapat dijaga ataupun dapat dia selamat daripada terjatuh kepada melakukan maksiat batin. Tapi dia tetap juga ada ghaflah, lalai daripada mengingati Allah. Jadi lalai daripada mengingati Allah itu juga dikira sebagai maksiat batin. Sebab tu kita perlu sangat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyelamatkan kita. Ingat tuan-tuan, bahawa bukanlah amalan kita yang menyelamatkan kita, tetapi kita ini selamat kerana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang biasa tuan-tuan dan puan-puan dengar tentang baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurganya dengan rahmatnya, bukan kerana amal yang kita lakukan, ya. Ingat perkara tersebut. Sebab itulah perasaan rojak ini perlu sentiasa ada dalam hati kita. Kita sangat bergantung, kita sangat fakir, sangat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan rahmatnya menyelamatkan kita. Jadi rojak ni beza dia macam mana? Dia berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping dia berusaha bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Ini baru namanya rojak, baru namanya harapan yang sebenar. Satu lagi ciri, dia berharap kepada Allah dan dia bertaubat kepada Allah. Dia rasa dia banyak dosa, dia sentiasa bertaubat kepada Allah di samping dia melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala tegah larang Allah, ya. Plus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rojak yang tak sebenar tu macam mana? Angan-angan mak jenin tadilah, ya. Berangan je, buatnya dak, ya. Semayangnya dak, puasanya dak, bersedekahnya tidak, apa saja perkara-perkara yang baik tidak dilaksanakan. Cuma dia hanya berharap saja agar Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan dia ke dalam syurga. Inilah rojak yang tidak sebenar. Inilah rojak yang ada kepada kita. Kalau ada rojak macam ni, inilah rojak yang salah. Inilah rojak yang patut kita jauhi, ya. Baik. Jadi kita sambung balik apa tadi?
Baik, Syekh Al-Karamani mengatakan tanda-tanda rojak ialah taat. Tanda-tanda seseorang itu ada sifat rojak ialah taat dia. Bila orang tu kita tengok taat kepada Allah, ya, tak pernah miss sembahyang, selalu duduk dalam majlis ilmu. Kalau tengok tempat-tempat kebaikan ada muka dia. Artinya segala perkara yang berkait dengan taat, kebaikan, kebajikan adalah dia kat situ. Itu tanda-tanda orang yang memiliki sifat rojak. Kenapa? Kerana dia berharap untuk dapat masuk syurga Allah. Dia berharap agar Allah memuliakan dia, menyelamatkan dia, mengurniakan makam yang terpuji untuk dirinya dengan ketaatan yang dia lakukan. Ya, benar sebagaimana harapan dia dengan tingkah lakunya. Ya, inilah taat yang sebenar. Tanda-tanda rojak ialah taat. Yang berlaku di dunia ini ibarat seseorang menanam benih yang baik pada tanah yang subur, kemudian menyiramnya. Perbuatan itu merupakan rojak yang kuat. Ini kiasan kepada perbuatan rojak. Ya, dikiaskan oleh musannif ini seseorang yang menanam biji benih. Ditanam dekat mana? Tanam pada tanah yang subur. Lepas tanam pada tanah yang subur tu macam mana dia buat lagi? Disiramnya tanah tersebut, ya. Biji benih dah lah baik, tanam pula dalam tempat yang subur. Lepas tu disiram pula dengan air. Inilah kalau kita nak tengok satu analogi berkenaan dengan rojak. Kita berharap untuk kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang dikasihi, hamba-hambanya yang diampuni. Sesuai tak harapan kita dengan perbuatan kita? Kalau sesuai, benarlah rojak kita. Kalau tak sesuai, itu namanya rojak mat janin. Angan-angan mat janin. Tak sama sebagaimana yang kita harapkan dengan perbuatan kita, ya. Mesti selari perbuatan dan juga harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak selamat, nak syurga, buat amalan yang mendekatkan diri kita kepada syurga, ya. Nak dikasihi, nak dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan selawat. Ini nak jadi umat Nabi Muhammad, nak mengakui untuk masuk syurga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya malas, ya. Selawatnya tidak, jarang sekali, ya. Kalau sembahyang tu pun adalah selawat. Kalau tidak, ya lepas sembahyang ni, Assalamualaikum, Assalamualaikum, panas dah buntut nak bangun. Tak sempat berdoa, tak sempat nak berwirid. Guana macam tu, ya. Sembahyang pun orang khabar, orang khabar macam patuk ular je, ya. Zaman saya kecil-kecil dulu ada namanya main patuk ular. Kampung saya panggil main patuk ular, tapi mungkin tuan-tuan dan perempuan tempat tuan-tuan dipanggil kundang kundi. Kundang kundi, ya. Artinya punyalah cepat, kan? Bila kita pukul aja kayu tu, mesti kita pukul dengan cepat. Itu patuk ular. Semayang ya macam patuk dia ular ni, tak ada tomak ninah, ku semangat dia punya semayang tu. Artinya kita berharap dengan ibadah yang kita lakukan tanpa ada tomak ninah, tanpa ada tarjih, tanpa ada khusyuk, harap sembahyang itu diterima oleh Allah. Ya, kita memberikan persembahan kita kepada Allah, melaksanakan titah perintah Allah dengan sembrono, dengan tanpa ilmu, dengan tergesa-gesa. Kita mengharap Allah Ta'ala menerimanya dengan baik, mengharap Allah Ta'ala memberikan pahala atas amal yang kita, ya. Bagaimana? Itu harapan yang tidak benar. Itu rojak yang tidak benar. Kalau benar tuan-tuan berharap agar sembahyang kita, amal ibadah kita diterima, pertama ada ilmu dahulu kita tentang amal yang kita buat. Kemudian kita buatlah sebagaimana yang dikehendaki, yang diajarkan, yang dituntut oleh ilmu berkenaan dengan melakukan sesuatu tersebut. So yang seterusnya, kita melakukannya dengan penuh pengharapan, penuh orang khabar berjaga-jaga, orang khabar waspada, supaya apa? Kita tidak melakukan kesalahan. Penuh menjaga hati kita agar tidak lalai, kerana hati yang lalai ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan amal tersebut. Jaga hati kita. Jaga hati ni payah sikit. Tetapi kalau kita dah jaga, dah buat dengan penuh tarjih, tapi hati kita lalai juga, sekurang-kurangnya tuan-tuan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berusaha lagi. Kita berharap Allah Ta'ala. Ini baru harapan yang sebenar. Ya, ini baru rojak yang sebenar. Ini harap saja. Tapi bila tengok pada ibadahnya, tak jaga dengan sempurna, tak melakukan ibadah dengan baik, tapi berharap agar Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepadanya. Beri pahala 27 kali ganda. Ingat mudah, ya.
Macam kita lah tuan-tuan. Kalau kita jadi majikan, anak buah buat kerja lebih kurang je, bagi hasil yang lebih kurang tu kepada kita, kemudian dia berharap kepada kita hujung tahun besok bagi bonus yang baik-baik kepadanya, ataupun bagi gaji yang baik-baik, nak meningkatkan gaji. Agak-agaknya tuan-tuan nak bagi tak? Silap-silap anak buah yang macam ni, kita marah lagi dia. Sebab apa? Pertama, dia buat kerja dengan sambil lewa. Kemudian hasil kerjanya itu tidak menepati apa yang kita kehendaki. Yang ketiga, bila hasil kerja tu tak menepati, dia akan menyusahkan kita. Kita terpaksa baiki, kita terpaksa buat balik. Banyak benda terpaksa kita baiki. Kalau macam ibadah kita ni, artinya kalau dah Allah Ta'ala dia mudah je. Bila amal ibadah itu tak sempurna, rosak, maka ditolak. Ya? Contoh, macam kita beramal tanpa ilmu lah. Sekarang ni, musim orang, dia panggil apa? Hijrah. Hijrah juga tuan-tuan dapat hidayah tu bagus. Tapi ingat, jangan berpada dengan hidayah saja. Mesti hidayah itu dipupuk dengan ilmu untuk memandu amal dan ketaatan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ingat. Sekarang ni kalau dia nampak je berhijrah tapi menuntut ilmunya tak nak, memperbaiki amalnya tak nak, ya. Tak nak berjumpa dengan guru-guru untuk memperbaiki mana yang patut diperbaiki. Jadi ini sebenarnya satu sikap yang tidak baik. Sikap ini akan menyebabkan lama-kelamaan dianya akan berundur sendiri. Kenapa? Bila mana kita melakukan kerja ni tanpa orang khabar, tanpa berlandaskan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala, lama-lama kita akan merasa keletihan. Lama-lama benda yang kita buat tu tidak memberi bekas kepada diri kita, tak memberi bekas kepada hati kita. Lama-kelamaan cemur, lama-kelamaan kita akan sendiri mengundurkan diri. Kenapa? Kerana ibadah yang kita buat itu tidak memberi bekas kepada batin kita terutamanya dan juga zahir kita. Jadi tidak berapat merubah. Bukti dia apa? Inna salata. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, semua tuan-tuan dan puan-puan hafal dah ayat ni. Ya? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya? Semayang-semayang dah. Tapi apa jadi? Tengok-tengok dia kembali pula kepada maksiat. Pasal apa? Pasal sebenarnya solat yang dia buat itu tidak dapat mencegah dirinya daripada Allah Ta'ala beri janji. Allah Ta'ala ni mesti tepat tuan-tuan. Janji Allah Ta'ala ni mesti berlaku. Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tapi dia solat, dia tetap juga dengan kejinya. Dia tetap juga dengan kerja-kerja mungkarnya. Pasal apa tuan-tuan? Menunjukkan bahawa solatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menunjukkan bahawa solatnya itu tidak dapat mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Mengapa? Itu kena tanya balik. Kerana dia melakukan solat itu tidak sebagaimana yang dikehendaki. Tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak, sebagaimana yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Sebagaimana yang dibuat oleh para ulama. Dia hanya buat-buat ikut pandai dia. Dia buat-buat ikut pemikiran dia. Ya? Tak jadilah. Dia tidak akan memberi bekas. Sebab tu kita tengok ramai orang yang solat, tapi solat itu tidak mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Salah apa? Salah solat ke? Tak, solat tak salah. Salah orang yang melakukan solat itu kerana dia melakukan solat itu tanpa ilmu. Dan selalu saya ulang pada tuan-tuan dan perempuan ayat ni. Kata-kata ni. Al-amalu bila ilmin mardudun. Hafal. Amal tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun al-amalu bila ilmin batilun. Ini kata-kata yang kedua yang kita biasa banyak jumpa dalam kitab tasawuf. Amal tanpa ilmu batal. Amal tanpa ilmu batal. Ataupun al-amalu bila ilmin sia-sia. Saya lupa perkataan satu lagi tu ya. Amal tanpa ilmu, amal itu jadi sia-sia. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila dapat taufik, dapat hidayah untuk hijrah, untuk menjadi muslim yang taat, tapi kita mengabaikan dari segi aspek ilmu, dari segi aspek belajar, lama-lamanya ini akan jadi kepada kita. Tengoklah cuma nampak tak berubah, nampak itu, nampak ini. Pasal apa?
kesalahan itu datang daripada diri kita, ya. Alhamdulillah, selamat datang kepada saudara Razif Razuki. InsyaAllah. Jadi kita sambung balik. Baik. Analogi yang dibuat tentang sifat rojak tadi macam mana? Seseorang yang nak menanam sesuatu tanaman. Apa yang dia buat? Pilih biji benih yang baik. Kemudian apa dia buat lagi? Ditanam dalam tanah yang subur. Apa tu apa dia buat lagi? Disirami benih tadi dengan sempurna. Barulah itu rojak yang sempurna. Artinya analogi dia, pilih biji benih yang molek, letak dalam tanah yang subur, lepas tu siram air. Barulah kita mengharap tumbuhnya tanaman ataupun tumbuhan yang kita harap, yang kita tanam tersebut. Ini kan dah biji benih ambil je mana-mana, ya. Lepas tu tanam tempat keras, tak siram air, confirm tak tumbuhnya, tuan-tuan. Ya. Sebab apa yang kita buat ni tak selari dengan apa? Sunnatullah. Dengan sunnatullah. Allah Ta'ala sebut, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu akan dapati apa yang telah Allah Ta'ala sunnahkan itu tidak akan berubah. Dia berubah juga, tapi dia bab-bab benda yang lain. Bab dia panggil khawarikul adah. Khawarikul adah ni kita dah belajar dulu. Ada 5 perkara, ya. Apa dia? Mukjizat. Apa dia? Karamah. Apa dia? I'anah, ma'unah. Apa dia? Istidraj. Apa dia? Sihir. Kalau dia berlaku juga, mungkin sihir, mungkin istidraj, ataupun mungkin perkara-perkara pelik yang dibuat. Kalau dia buat benda tu keluar daripada sunnatullah ataupun sunnah alam ataupun daripada hukum adat, ya. Tanah atas batu boleh hidup? Tak boleh hidup, ya. Sebab dia memerlukan kepada tanah, dia memerlukan kepada air untuk hidup, macam-macam lah. Jadi artinya mestilah benda yang kita rojak tadi, kita berharap agar Allah menerima amal kita, agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang dikasihi, yang diradai, agar Allah mengurniakan syurga kepada kita kelak, agar Allah mengurniakan satu nikmat yang lebih besar, ya. Itu hari saya dah jelaskan kepada tuan-tuan bahawa syurga itu ada 2 nikmat. Satu syurga nikmat dia panggil nikmat yang biasalah, ataupun nikmat makan, nikmat minum, nikmat tempat tinggal, nikmat seksual, nikmat apa saja, nikmat yang nafsu kita suka, itu nikmat. Satu lagi nikmat yang tertinggi, nikmat memandang akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nikmat yang tertinggi. Kita berharap Allah Taala beri pada kita nikmat tersebut. Jadi kita kena benar dan tepat dalam kita melaksanakan rojak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung lagi. Kemudian dia mengatakan Allah kuasa menumbuhkannya, mudah-mudahan tumbuhan ini tumbuh. Ucapan itu benar, tetapi rojaknya kurang tepat kerana dia mengabaikan kebiasaan yang telah diperintahkan Allah kepada makhluknya. Inilah, kalau kita pilih benih yang tak berkualiti, ya. Lepas tu tanam pula dalam tanah yang keras, tak siram pula, memanglah tak akan tumbuh, tuan-tuan, ya. Kita hanya berharap, bercita-cita je nak dapatkan hasil yang baik, sedangkan apa yang kita laksanakan itu tidak sempurna, tidak baik, tidak berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berlandaskan kepada kebenaran apa yang Allah Taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak mendapatkan hasilnya yang baik? Ibnu Khubayk membahagikan rojak kepada 3 bahagian. Ibnu Khubayk, seorang ulama, dia membahagikan rojak itu kepada 3 bahagian. Pertama, seseorang melakukan kebaikan kemudian berharap agar amal baiknya itu diterima. Ini adalah rojak yang benar. Ini pertama, rojak yang pertama ni, seseorang itu dia melakukan kebaikan kemudian dia berharap agar amal baiknya itu diterima. Ini rojak yang benar. Buat baik, lepas tu berharap Allah Subhanahu Wa Taala menerima kebaikannya. Tuan-tuan, dalam berbuat baik ni juga Allah Taala tengok pada kualiti. Bukti dia apa dia? Bukti dia 2 orang anak Nabi Adam yang semua kita dah tahu ceritanya.
bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar keduanya itu melaksanakan korban, memberi korban. Iz qarraba qurbana. Iz ketika mana kedua-duanya itu melakukan perintah korban. So bila si adik ni tadi memberikan korban kambing, oleh kerana dia seorang penternak, dia pilih di antara ternakan dia yang paling baik, kambing yang paling gemuk, kambing yang paling sihat, kambing yang paling dia kasihi. Itulah sebagai hadiah dia untuk korban. Dia sumbangkan itu sebagai sedekah dia ataupun korban dia. Tinggal lagi yang si abang ni, oleh kerana dia peladang, dia ambil sisa-sisa je, ambil yang tak berapa baik. Itu dah menunjukkan kepada hatinya yang tidak baik. Pelakuan kita, pelaksanaan kita terhadap ibadah kita, tuan-tuan, menunjukkan kepada diri kita. Kalau orang kedekut tu memang dia akan bagi sikit-sikit, dia akan bagi benda yang tak baik, ya. Beli hak lebih-lebih dia tu dia bagi ke orang. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan sifat dia, menunjukkan dalaman dia, ya. Sebab itulah Rasulullah beritahu dalam hadis, az-zahiru yadullu 'alal batin. Zahir itu mencerminkan batin seseorang. Ibadah yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan, apa jua yang kita lakukan, kerja amal, kerja buat yang kita lakukan mencerminkan dalaman kita. Kalau berguluk-guluk, cepat-cepat, tak ada kualiti, itu hati yang tidak berkualiti lah. Bagaimana tuan-tuan mengharap bahawa amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dua-dua ni buat mengemukakan ataupun membuat korban. Tapi siapa yang diterima? Diterima yang si adik ni, ya. Yang mana korbannya itu kita tahu adalah seekor kharuf ataupun kibas yang besar, diterima oleh Allah korban tersebut. Ini cerita Nabi dua orang anak Nabi Adam, ya. So lalu sebab itulah tuan-tuan, ada dalam satu kitab tu diceritakan bila mana diterima korban tu hilang, ya. Disambar korban tu hilang, macam disambar oleh sesuatu, hilang. Itu menunjukkan bahawa korban itu diterima. Lepas tu orang bertanya pula dalam kupasan ulama, mana perginya korban hadiah ataupun korban kharuf ataupun kibas yang dibuat oleh anak Nabi Adam tersebut. Itulah, kalau mengikut ulama, ya, itulah kibas yang Allah Subhanahu Wa Taala gantikan kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam ketika mana Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya, kan? Digantikan dengan kibas. Kibas tu kibas pada mana? Kibas. Ini disebut oleh setengah ulama, kibas yang diambil daripada korban ataupun hadiah daripada Qabil tadi, ya. Qabil tadi. Jadi Habil dan Qabil tadi kita tahu dah cerita dia. Itulah dia. Digantikan. So, artinya benda yang baik akan ditempatkan kepada benda baik yang baik, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima pengorbanan tersebut. Sebab itu yang pertama ni Ibnu Khubayb dia membagikan rajak tadi kepada tiga. Pertama apa dia? Seseorang melakukan kebaikan kemudian berharap agar amal baiknya itu diterima. Dia buat dengan penuh, orang kata sepenuh hati, mengikut dia punya lunas-lunas, mengikut rule and regulation. Kalau kita sekarang, ya, mengikut syarat-syarat diterima, mengikut dia punya zahir dan batinnya. Artinya sempurna zahir, sempurna batinnya. Kadang-kadang orang ni zahirnya nampak, semangat lah buat, ya. Tak mudah lah kita tengok zahirnya dengan jubah, dengan serban. Target sangat dengan minyak air lalu je minyak atas. Tapi ibadah penuh dengan riak, tak juga Allah Ta'ala terima, tuan-tuan. Buat itu kerana sum'ah, nak nunjuk, nak dengarkan, tak juga Allah Ta'ala. Artinya baik, sempurna zahir dan batinnya. Bila dah berlaku semua syarat-syarat tersebut, tuan-tuan, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima daripada hamba-Nya. Sebab Allah tidak pernah memukiri janjinya. Allah Ta'ala ini dia tidak pernah memukiri janjinya. Dia akan menerima akan amal ibadah yang dibuat oleh hamba-hambanya, ya. Sebab itulah tuan-tuan, buat dengan baik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang melakukan keburukan kemudian bertaubat mengharapkan keampunannya, maka ini juga merupakan rajak. Ini kategori kedua ni kita. Kategori pertama tu juga kita, kategori kedua tu juga kita. Artinya kita sentiasa melakukan dosa, jatuh kepada lembah maksiat,
selalu buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita melakukannya, ya. Kita buat juga benda tersebut. Tetapi tuan-tuan, kita adalah hamba-Nya yang selalu bertaubat kepada Allah. Yang kita sebut tadi tawwabin. Tawwabin artinya sentiasa bertaubat kepada Allah. Kita berharap tuan-tuan, walaupun kita ni kotor, walaupun kita ni banyak dosa, tapi kita tidak meninggalkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi orang yang tidak meninggalkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia melakukan kebaikan, dia melakukan ibadah, dia melakukan ketaatan. Ini juga ciri-ciri orang yang memiliki rojak. Ya, ciri-ciri orang yang memiliki rojak. Kalau orang itu, satu, dia buat kebaikan dengan sebaik mungkin, lalu dia berharap Allah Ta'ala menerima, ini rojak yang sebenar. Kemudian orang yang kedua ni, dia ni banyak dosa, tapi dia juga melakukan kebaikan. Di samping dia melakukan kebaikan, dia banyak bertaubat. Dia tak pernah putus asa bertaubat kepada Allah. Ini juga orang yang memiliki sifat rojak yang sebenar, ya. Jadi amalnya diterima, taubatnya diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, yang ketiga ni, ini yang ketiga ni nak cerita tentang, dia nak kupas tentang tamanni tadi, ya tuan-tuan ni. Beza di antara rojak dengan tamanni, ni terjemahan. Ini adalah kupasan kepada tamanni, ya. Yang ketiga, seseorang sentiasa melakukan dosa dan enggan bertaubat. Ya, orang ni dia sentiasa melakukan dosa. Semayang tak pernah, ya. Dosa bertambun-tambun, ngumpat sedap lagi, ya. Ngata ke orang, apa saja dosa lah. Membujur lalu melentang patah, sama zahir ke batin ke semacam je dosa dia buat. Kemudian enggan bertaubat kepada Allah. Perkataan enggan bertaubat kepada Allah. Kemudian dia berkata, ya, kemudian dia berkata, mudah-mudahan Allah mengampuniku. Ini tidak dikira rojak. Dia berharap, dia ke, mana ada orang nak masuk neraka, tuan-tuan? Orang kalau boleh mati, semua nak masuk syurga. Semua nak minta diselamatkan daripada azab kubur. Nak minta diselamatkan daripada azab sengsara di yaumil mahsyar. Tapi dia buat tak sebagaimana yang disuruh, diperintahkan oleh Allah? Tak buat. Ya, tak buat. Jadi orang macam ni ialah orang yang disebut sebagai angan-angan mak jenin tadi. Dia berharap dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya, berharap agar diampunkan oleh Allah daripada dosa-dosanya, tapi dia tak bertaubat pun, tuan-tuan, tak menyesal pun. Inilah orang yang dikategorikan sebagai bukan daripada golongan orang-orang yang bersifat dengan sifat rojak. Ini tak masuk dalam kategori orang rojak. Ini namanya kategori orang-orang angan-angan mak jenin. Angan-angan mak jenin, berangan je lah, ya. Buat nyedak. Maka inilah orang-orang yang rugi. Inilah orang-orang yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hanya berharap sahaja, buatnya tidak. Ya, baik. Adapun yang paling tepat ialah jika seseorang merasakan bahawa dirinya banyak melakukan dosa, maka perasaan takutnya mestilah lebih besar. Ya. Itu pula. Kalau seseorang ni banyak melakukan dosa, takutnya itu kena lebih besar. Tuan-tuan, kita Allah Subhanahu Wa Taala dah beri usia kita ni panjang sangat dah. Contoh macam saya lah. Allah Ta'ala dah beri usia 54 tahun. Allah banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada diri saya ni. Macam-macam benda kalau nak terhitung memang tak terhitung. Tak boleh, tak mampu untuk kita menghitungnya, tuan-tuan. Ya? Seandainya kita melakukan dosa-dosa besar, ataupun seandainya kita mengekalkan melakukan dosa, dosa itulah yang perlu kita takuti. Maksiat kita itulah yang perlu kita takuti. Ya? Kita takut dengan sebab maksiat itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala murka pada kita. Dengan sebab maksiat yang kita rasa tak peduli tadi, dengan sebab maksiat itulah Allah Ta'ala mengambil kira dan mengazab kita. Sebab itulah khauf kita bila mana kita melakukan dosa ini, khauf itu mesti besar dalam diri kita. Tuan-tuan, walaupun dosa kecil, jangan pandang enteng. Kita tak tahu dosa yang mana satukah yang akan menyebabkan Allah murka pada kita. Jangan ambil kecil walaupun dosa itu dosa kecil. Kita bimbang, di sisi Allah dosa yang kita anggap kecil
tapi Allah mengiranya sebagai satu dosa yang besar. Macam orang bela binatang lah tuan-tuan. Bela kucing, apa, tak ada halnya. Jangan kita ingat tu ya. Rupa-rupanya disebabkan oleh kita mengabaikan binatang tersebut ya. Kita tak jaga kebajikan dia. Maka disebab itulah Allah Ta'ala murka kepada kita. Dan ini berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW bahawa seorang wanita, ya, ini satu hadis sahih, baginda Nabi SAW menceritakan bahawa seorang wanita itu walaupun dia taat, tapi dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia mengurung kucing yang dia bela. Tak diberi makan, tak diberinya kucing itu apa yang sepatutnya diperolehi oleh seekor kucing, hak-hak seekor kucing. Dia dah kurung, makannya tidak, ya, tak bercara kepada kebajikan kucing. Walaupun dia seorang wanita yang taat, soleh, semayang, tapi oleh kerana dia mengabaikan binatang tadi, Allah Ta'ala murka padanya. Disebabkan kalau kita katalah itu dosa kecil, ya, dosa kecil, tapi besar di sisi Allah dan dia diazabkan. Mengikut hadis tu, wanita itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia mengabaikan kucing yang dia pelihara. Kita takut perkara-perkara macam ni. Sebab itulah bila kita melakukan maksiat kepada Allah, kita terjatuh ke dalam dosa, kita merasakan dosa yang kita lakukan itu besar. Sebab itu kita kena bersegera bertaubat kepada Allah. Minta Allah ampunkan dosa kita itu. Kita merasa menyesal di atas dosa yang kita lakukan. Ya, kita tak tahu dosa yang mana satukah yang akan menyebabkan Allah Ta'ala ini menjerumuskan kita ke dalam neraka, yang menyebabkan Allah, mungkin dosa itu tak diampunkan oleh Allah. Ya, disebabkan, tak tahulah. Sebab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kita tak tahu apa yang ada di sisi Allah. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang ada pada makhluknya. Sebab itu, roja, sifat roja kita, sifat khauf kita, mesti menjadi pakaian. Kita sentiasa berharap kepada rahmat dan pengampunan Allah. Dan kita mestilah memiliki rasa hati, iaitu sifat khauf, sifat khasyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, kalaulah kita berjalan dengan sifat khauf, kalaulah ada dalam hati kita sifat rojak, selamatlah seseorang itu. Ya, selamatlah seseorang itu daripada dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita baca lagi. Bagi seseorang yang tidak dapat menahan ketetapan, maka wajib baginya rojak. Dan sesungguhnya mukaddimah rojak itu ada 4. Ni, mukaddimah rojak ada 4. Pertama, sentiasa mengingati kurniaan Allah yang telah kita perolehi, yang mana datangnya tanpa campur tangan ataupun bantuan kita. Tuan-tuan, untuk kita dapat, orang kata, menyuburkan rasa ataupun sifat rojak dalam diri kita, kita kena ada 4 perkara ni. Kita kena ada 4 perkara ni. Pertama apa dia? Musannif sebut sentiasa mengingati kurniaan Allah yang telah kita perolehi, yang mana datangnya tanpa campur tangan ataupun bantuan kita. Tuan-tuan, semua yang kita dapat ni tuan-tuan, yang ada pada kita ni, nikmat-nikmat semenjak kita lahir sampailah bila-bila, tuan-tuan rasa kita yang plan untuk dapat ke kerana Allah Ta'ala memang dah sedia dah untuk kita? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sedia awal-awal lagi untuk kita. Kita tahu tuan-tuan, kita ni daripada tiada, lalu Allah Ta'ala adakan. Setelah itu, Allah Ta'ala tulis takdir kita, apa yang akan berlaku. Maksudnya skrip perjalanan hidup kita, skrip filem yang akan kita lakukan. Sekarang kita sedang melakonkan skrip-skrip yang ditulis oleh Allah, iaitulah takdir yang telah Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Kita kena ingat benda tu. Bila kita ingat benda ni tuan-tuan, sentiasa mengingati kurniaan Allah yang kita perolehi. Bila kita perolehi je ni, kita nampak ini kurniaan Allah, itu kurniaan Allah. Jadi hati kita tuan-tuan dan puan-puan, artinya hati yang sentiasa bergantung kepada Allah. Sebab tu kalau kita melakukan kesalahan, kita rasa kita ni berdosa sangatlah. Kita rasa kita ni salah sangat kepada Allah. Pasal apa? Kita sedar diri kita. Ya Allah, aku dapat ada ni pun kerana Engkau mengada. Aku dapat semayang ni pun kerana Engkau kurniakan. Gerakkan hatiku, beri kesihatan kepada aku. Yang Engkau permudah untuk aku melakukan amal. Kita nampak itu kurniaan Allah. Bila seseorang tuan-tuan nampak semua sesuatu yang ada padanya, tak kira lah berbentuk nikmat ke, berbentuk taat ke, berbentuk ibadah yang dia lakukan, dia sedar itu adalah kurniaan Allah,
maka inilah orang yang memiliki sifat rajak yang sebenar. Baik, ya. Baik. Yang kedua, sentiasa ingat akan janji Allah mengenai pahala dan kasih sayangnya yang melimpah ruah. Sentiasa ingat. Orang yang ada sifat rajak ni, dia sentiasa ingat pahala. Ya, tawaran-tawaran yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala beritahu dah. Siapa buat baik, ni ganjaran dia. Siapa buat jahat, ini dia punya balasan dia. Ya, ingat sentiasa akan ganjaran tawaran-tawaran yang Allah Ta'ala tawarkan kepada hamba-hambanya yang melakukan kebaikan, yang melakukan ketaatan. Ya, jadi sebab itulah kita sentiasa bermotivasi, kita sentiasa terdorong, hati sentiasa nak lakukan kebaikan. Kenapa? Kita nak merebut tawaran-tawaran yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Ya, ini dorongan, inilah rangsangan, inilah motivasi dalam kita beramal. Kenapa? Kita nakkan tawaran yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Syurga yang tertinggi, ya, berbagai-bagai nikmat yang hebat-hebat. Kita nakkan benda tu. Dapat duduk bersama dengan baginda Nabi SAW, kita nakkan nikmat tersebut. Dapat memandang wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam syurga kelak, kita nakkan. Jadi kita buat. Jadi motivasi kita makin hari makin bertambah, makin kuat, makin taat, makin ikhlas, makin kita menjaga amal kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Pasal apa? Pasal ni tadi. Motivasi, sebab kita ingat akan janji Allah mengenai pahala dan kasih sayangnya yang melimpah ruah. Ini membuktikan bahawa segala kurniaan Allah itu bukan disebabkan atau hasil daripada amalan yang telah kita lakukan. Kerana jika Allah memberi pahala berdasarkan amalan kita, alangkah kecil dan sedikit pahala yang layak kita miliki. Nampak? Kita kena ingat kurniaan Allah. Kurniaan Allah itu lebih besar daripada pahala yang kita lakukan. Ya? Kurniaan Allah itu lebih besar daripada pahala yang kita lakukan. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat kupasan saya terhadap ayat Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun huwa khairun mimma yajma'un. Ayat. Tuan-tuan masih ingat? Masih ingat lagi tak? Saya dah beberapa kali kupas ayat ni kepada tuan-tuan dan perempuan. Bila mana seseorang itu beramal, hendaklah dia memandang amalnya itu ataupun apa saja nikmat yang dia dapat, apa saja yang ada padanya itu adalah kurniaan Allah. Qul, ya, Allah Ta'ala sebut qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan kurniaan Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Kita kena memandang apa? Kurnia Allah, rahmatnya Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tersebut, fabidzalika falyafrahun, hendaklah kamu merasa gembira. Kita merasa gembira kenapa? Memandang kurnianya Allah, memandang rahmatnya Allah. Kita rasa gembira memandang ini. Ya Allah, Engkau kurnia pada aku dapat taat. Ya Allah, Engkau kurniakan kepada aku untuk dapat bersedekah. Ya Allah, Engkau kurniakan kepada aku, Engkau gerakkan aku untuk duduk dalam majlis ilmu. Terima kasih ya Allah, syukur padamu. Kita memandang kurnia Allah, kita memandang rahmat. Engkau rahmati aku ya Allah dengan sahabat-sahabatku. Engkau rahmati aku ya Allah duduk dalam majlis ilmu. Ya Allah, terima kasih. Itu kita punya pengharapan kita, hati kita yang berkata-kata dengan Allah. Allah Ta'ala kata apa? Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahun. Yang demikian itu hendaklah kamu merasa gembira. Kita rasa gembira apa? Memandang kurnia Allah, memandang rahmatnya Allah. Kemudian ayat yang seterusnya, huwa khairun mimma yajma'un. Dia lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Yajma'un datang daripada perkataan jama'a ataupun yasna'un. Dia lebih baik daripada apa yang kamu usahakan. Sebab itu, kalau daripada kita, daripada makhluk kepada Allah, kita rasa inilah persembahan kita, inilah ibadah kita yang kita buat untuk Allah, dia jadi tak berapa bagus, tak berapa berkualiti, tak berapa baik. Sebab pada hamba kepada Allah. Tapi kalau kita memandang itulah kurnia Allah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, barulah benda itu menjadi sempurna, menjadi elok, menjadi baik, sebab kita memandang kurnia Allah. Kalau kita buat kerana Allah, itu daripada makhluk kepada Allah. Tapi kalau kita memandang itu adalah kurnia Allah, itu datangnya daripada Allah kepada Allah. Bila datang daripada Allah kepada Allah, itulah yang sempurna. Kenapa? Kerana kita inilah kesan daripada qada dan qadarnya. Qada dan qadarnya kesan apa? Kesan iradahnya. Kesan apa? Kesan ilmunya pada kita. Kesan apa? Kesan perbuatannya Allah pada kita. Tuan-tuan, ibadah kita kesannya samalah juga. Kesannya kehendak Allah. Allah Ta'ala berkehendaklah baru kita dapat melakukan perbuatan tersebut, ibadah tersebut. Ya, dengan ilmunya.
ya, dengan kudrat dan iradahnya, dengan sifat rahmannya, dengan sifat rahim, tajalli pada setiap sesuatu yang ada atas alam ini menceritakan tentang Allah. Bila kita dapat memandang tu, kita dapat memandang, oh, inilah kurnia Allah, inilah rahmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada aku. Kita dapat bertaubat, tuan-tuan, bukan kerana kita handal, kerana Allah gerakkan, kurniakan hati kita ini untuk sentiasa bertaubat, merasa berdosa, ya, sentiasa memandang Allah. Itulah amal yang terbaik. Pasal apa? Kita sedar bahawa amal itu datangnya daripada Allah. Bukanlah kerana waraknya kita, bukanlah kerana alimnya kita, bukanlah kerana hebatnya kita, bukan daripada makhluk kepada Allah, tapi kita memandang itu adalah daripada Allah kepada Allah. Maksudnya daripada kurniaan Allah kepada diri kita, lalu kita kembalikan semula kepada Allah. Dialah yang menerima, dialah yang berkehendak, dialah yang berbuat, dialah segala-galanya. Ya, baik. Itu dari segi pandangan berdasarkan kepada ayat yang dibacakan tadi, ya. Kul bi fadlillah ni, kalau nak bulan-bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal ni, kul bi fadlillah, ya, juga dikaitkan dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang paling besar yang Allah Taala turunkan, fadlillah. Tak adalah kelebihan yang paling besar berbanding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam satu hadis Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Adam, laulahu ma khalaqtuka. Kalau tak kalau bukan kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan kerana Muhammad, wahai Adam, aku tidak akan menciptakan engkau, aku tidak akan menjadikan syurga dan neraka. Ini hadis sahih, ya. Yang diceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi Adam dalam satu hadis kursi, kalau bukan kerana Muhammad, wahai Adam, aku tak akan ciptakan engkau dan aku tidak akan jadikan syurga dan neraka. Ya. Besarnya martabat baginda Nabi, dan dialah merupakan kul bi fadlillah. Katakanlah dengan kurniaan Allah. Kurniaan Allah yang terbesar apa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah rahmatan lil alamin, rahmat yang Allah Taala turunkan bagi sekalian alam. Dan kita tahu kita masuk syurga ni pun kerana rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, caranya macam mana? Dengan kita mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara hubungkan diri kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berselawat, dengan mencintai sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sewaktu kita melakukan sunnah itu, kita passionate, kita merasai kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling baginda suka, yang paling baginda cinta, apa dia? Umatnya. Kita banyak membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana itu akan melahirkan rasa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kerana yang paling baginda cinta ialah umatnya. Ya, bila mana kita membantu umatnya, seolah-olah kita ini mengembirakan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, prihatinlah kita, ya, terhadap saudara-saudara kita yang lain, dengan niat kita membantu mereka itu kerana mereka lah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka lah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gembira kalau kita membantu mereka, ya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang kita kupas tadi dia sebenarnya sangat besar dia punya kalau kita bahaskan, ya. Tapi kita dah banyak kali cerita-cerita tentang ayat tu, mudah-mudahan kita boleh memahaminya. Baik. So, kita baca lagi, ini membuktikan bahawa segala kurniaan Allah itu bukan disebabkan atau hasil daripada amalan yang telah kita lakukan, kerana jika Allah memberi pahala berdasarkan amalan kita, alangkah kecil dan sedikit pahala yang layak kita miliki. Tuan-tuan, kalau betul kita nak dakwa Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak engkau beri berdasarkan amalan kau. Ini orang sombong, tuan-tuan. Ini orang sombong. Dia minta agar Allah beri ganjaran, beri balasan kepada dia berdasarkan kepada amalan dia. Dia sombong, dia tak sedar. Ini orang yang tak tahu dia untung. Dan inilah yang berlaku kepada seorang abid di zaman Bani Israel, ya, yang hidupnya selama 86 tahun. Lalu Allah Ta'ala bila dia wafatkan, Allah Ta'ala beritahu, wahai hamba-Ku, masuklah engkau ke dalam syurga-Ku dengan rahmat-Ku, dia khabar. Lalu abid Bani Israel ini, ya Allah, dia khabar,
Macam mana aku masuk syurga engkau dengan rahmatmu? Sedangkan aku selama 80 tahun ni tak pernah maksiat, aku tak pernah meninggalkan pulau yang aku duduk ni. Sepanjang hidup aku ini aku taat kepada engkau. Aku nak engkau hitung amal aku. Masuk syurga aku ni dengan amal aku. Di manakah tempat yang paling layak untuk aku berdasarkan kepada amal yang aku buat selama 86 tahun ini? Allah Ta'ala kata, baik. Ini semua satu cerita hadis yang tuan-tuan semua dah tahu dah ya. Kita sentiasa dengar, kita ulang-ulang balik lah ya. Baik, Allah Ta'ala kata, kalau gitu wahai malaikat, engkau ambil sebelah matanya, nikmat sebelah matanya, dan engkau timbang dengan amalnya selama 86 tahun tu, mana lebih berat? Lalu ditimbanglah nikmat sebelah biji mata dia tu dengan amalnya selama 86 tahun, maka berat lagi nikmat mata yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, amal yang kita buat ni belum tentu diterima Allah, belum tentu sempurna. Banyak macam kita pula akhir zaman ni, dengan makanan yang haramnya, dah kalau tak makanan yang haram, makanan yang syubhatnya, dah lah tu buat tak berdasarkan kepada ilmu yang sebenar ya. Takbir pun tak betul ya. Sebut huruf alif tu pun tak betul. Allahu Akbar. Oh, mana ada O ya? Mana ada O. Tapi banyak orang takbir O. Allahu Akbar. Oh, Allah. Allahu Akbar. Sukung-kuan. Step pun dah salah dah ya. Artinya dari segi amal tu pun dah salah dah ya. Dari segi syaratnya. Itu tak kira lagi dari segi hatinya, khusyuknya, khuduknya, ikhlasnya. Tak kira lagi, tuan-tuan ya. Mana kalau betul-betul Allah Ta'ala nak berhitung dengan kita ni, amal kita ni memang jawapannya memang tak lepas lah, tuan-tuan. Memang tak lepas. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu, masuklah engkau ke dalam syurga dengan rahmatku. Hanya dengan rahmat Allah saja. Tapi kita taat, kita buat amalan ibadah, kita melakukan kebajikan, kebaikan sebanyak-banyak ni, apa dia? Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmatnya. Itu saja kita berharap. Perkataan berharap, rojak tadi. Kita berharap dengan amal yang kita buat, dengan kebajikan yang kita buat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerimanya dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang dirahmati. Ya, yang dirahmati, yang dikasihi olehnya. Baik. Sebab itulah kita tengok di sini, ya, kalau nak dibandingkan, artinya pahala amal yang kita buat tadi amatlah kecil. Musannif kata nak banding dengan pahala amal yang kita buat, nak pula amal yang sempurna lagi diterima, lagilah jauhnya kita ni ya. Amal kita banyaknya tak sempurna, banyak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat Rahman, Rahimnya tadi, dia terima juga walaupun amal itu penuh dengan kekurangan. Walaupun kita ni buat orang khabar kadang-kadang melepaskan batuk di tangga sahaja, tak sempurna, tapi dia dengan rahmat, dengan rahimnya, dengan sifat pengasih penyayangnya, tu utama sekali kepada umat Nabi Muhammad SAW ni, Allah Ta'ala berlebih kurang. Dia terima juga, dia berikan ganjaran sebesar-besarnya. Tapi ganjaran yang sebesar-besar itu tidak dapat melawan kurniaan dia. Ya, kurniaan dia, apa yang dia nak beri kepada hamba-Nya itu lebih besar daripada amal yang kita buat lagi. Kurniaan Allah kepada kita itu, nikmat Allah kepada kita itu lebih besar daripada amal yang kita lakukan lagi. Ya? Baik. Yang ketiga, selalu mengingati pemberian Allah yang besar, baik dalam urusan agama maupun keperluan dunia. Macam ayat yang kita baca tadilah ya. Semua perkara yang kita dapat, tuan-tuan, dalam hidup kita ni semua kurnia Allah. Tak ada satu pun lari terkeluar daripada kurnia Allah. Semuanya qada dan qadar yang Allah Ta'ala telah tetapkan pada diri kita. Sebab itulah bila kita memandang kita ini semuanya di dalam takdir Allah, kita takkan rasa dengki pun. Apa yang dia dapat itulah kurnia Allah, itulah qada dan qadar Allah pada dirinya. Dia alim ke, dia lawa ke, dia kaya, itulah qada dan qadar Allah. Kalau kita dapat memandang gitu, dapat memandang qada dan qadar apa yang ada berlaku pada kita, itulah qada dan qadar Allah, kehendak Allah atas diri kita, maka kita tidak akan ada sedikit pun rasa dengki, rasa hiqad, ya, panas hati, rasa cemburu kepada sahabat kita. Pasal apa? Kita sedar bahawa apa yang ada pada dia, perjalanan hidup dia, itulah kehendak Allah atas diri dia. Dan apa yang berlaku kepada kita, itulah kehendak Allah ke atas diri kita. Kita nak marah ke siapa? Sebab yang menentu, yang mengurus, mentadbir segala-gala ni
milik Allah. Kita ini milik Allah. Ikut dialah dia nak buat macam mana. Ya. Ikut dialah dia nak buat macam mana. Ya, baik. Sebab itu selalu mengingati pemberian Allah yang besar, baik urusan agama. Baik urusan agama apa? Dari segi beriman. Baik dalam segi urusan agama apa dia? Dari segi ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah. Kita kena nampak itu adalah kurnianya Allah kepada diri kita. Baru lengkap, baru sempurna. Kalau kita rasa kita tak sempurna, tak lengkap, ya. Bahkan kalau kita rasa daripada kita, itulah yang akan menimbulkan sifat sombong, sifat ujub, sifat bongkak. Itulah yang kita nak ceritakan. Kitalah orang yang buat itu. Kitalah orang yang buat ini. Pasal apa kita nak berbangga dengan amal kita? Kalau kita nampak itu kurnia Allah yang Allah Ta'ala letakkan, pinjamkan pada diri kita, nak kita mengaku, nak kita tayang-tayang, nak kita besar-besar. Dah. Kita malu. Kerana kita sedar itu kepunyaan Allah. Tapi kalau kita rasa kita beribadah daripada diri kita, hebatnya kita, nak tunjuk waraknya kita, nak tunjuk alim, itu yang akan menimbulkan riya, menimbulkan ujub. Ujub apa? Ta'ajjaba bi nafsihi. Itu hari kita dah kupas panjang lebar, ya. Dia rasa heran dengan diri dia. Lepas tu nak pula sum'ah, memperdengarkan amalnya itu, nak tunjukkan bahawa dia itu warak, alim, banyak buat kebajikan, nak cerita kepada orang tentang kebaikan dia. Ini semua akan membatalkan amal tersebut, ya. Nah, itulah dia punya implikasi dia, tuan-tuan, ya. Bila kita dapat memandang kurnia Allah, rahmat Allah, dapat memandang segala-galanya pada Allah, hilanglah perkara-perkara tersebut. Tapi bila kita rasa datang daripada diri kita, kehebatan kita, kerana kita, sudah timbul pula perasaan-perasaan buruk tadi, nak show off. Show off tu apa dia? Nayang. Nayang tu lah riak. Nayang tu lah ujub. Nak nayang korang. Nak show off. Bahasa orang kampung yang tu very show off, ya. Bahasa kita sekarang ni ujub, dalam bahasa agamanya ujub, riak, sombong, kibir. Kibir ni sombong, ya. Sebab kita rasa kita yang buat. Kita rasa daripada kehebatan kita, kita rasa ilmu kita, kita rasa kerana waraknya kita, kita rasa sempurnanya kita. Habislah kita. Bila perasaan itu timbul, inilah yang akan menjahanamkan kita. Inilah yang akan merosakkan amal yang kita lakukan. Baik. Pertolongan dan kasih sayangnya ini bukan kerana hak yang kita ada, tetapi ia merupakan kehendaknya. Memang benarlah apa yang ada pada kita, zahir dan batin, ya, semuanya kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kait-mengait pun dengan diri kita ni, ya. Sehingga kan orang dalam kita belajar dalam bab qada dan qadar itu, sehingga kan usaha dan ikhtiar yang kita lakukan juga tidak lepas daripada ketentuan Allah, daripada kehendak Allah, ya. Semuanya itu datang daripadanya belaka. Baik. Yang keempat, selalu mengingati rahmat Allah yang besar dan luas. Ini orang yang selalu ingat rahmat Allah, ya, apatah lagi dia tak pernah lupa walaupun sedetik. Semuanya itu adalah datang daripada rahmat dan kurnia Allah yang luas tadi. Bahkan selalu mendahulukan rahmatnya daripada kemurkaannya. Inilah saya sebut tadi. Artinya tak boleh berputus asa. Orang berputus asa tu kerana apa? Dia tak nampak rahmat Allah yang sangat luas. Itulah putus asa. Ultimate daripada putus asa saya sebut tadi apa dia? Bunuh diri. Ultimate daripada putus asa tadi apa dia? Kata Allah tak adil. Barang siapa yang kata Allah Ta'ala tak adil, syahadah semula. Dia menuduh Allah Subhanahu Wa Taala dengan inilah Allah Ta'ala tak adil kerana menyebabkan aku ni miskin. Kerana dia marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang sedang menimpa dirinya. Orang elok-elok tak sakit, aku sakit. Allah Ta'ala tak adil. Siapa yang menuduh Allah Ta'ala tak adil, syahadahlah semula, ya. Kerana dia menuduh kepada sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala ini dia maha luas rahmatnya, maha besar rahmatnya, dan dia mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Itulah sifat Allah. Itulah keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana dia sesungguhnya maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha pemurah terhadap hamba-hambanya yang mukmin. Apa kata Allah Ta'ala? Musannif tuliskan ayat ini kepada kita. Inna lillahi ta'ala mi'atu rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wat tayr wal bahaim
wal hawaim fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Ini hadis yang biasa saya bacakan kepada tuan-tuan maknanya, ya. Tapi hari ini kita berjumpa dengan matannya yang penuh, ya. Inna lillah, ya, sesungguhnya bagi Allah ataupun Allah Subhanahu wa taala menyediakan mi'atu rahmatin, 100 nikmat. Kemudian anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins. Ada yang diturunkan ke dunia ini untuk dimenikmati oleh semua makhluknya, termasuk jin, burung-burung kecil dan binatang, dengan satu nikmat. Satu nikmat je Allah Ta'ala turunkan ke atas alam ini untuk dinikmati oleh seluruh makhluknya. Tak kira lah, start daripada jin sampailah burung yang paling kecil, ataupun kita katalah kuman yang paling kecil makhluk Allah, kuman, ya. Mikrob tu semuanya dapat rahmat Allah, ya. Baik. Itulah satu nikmat yang Allah Ta'ala turunkan. Baik. Dengan nikmat yang satu itu mereka saling mengasihi sehingga tenteram hidup. Dengan satu nikmat itulah kita tengok tuan-tuan segala apa yang ada depan mata kita ni. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, bagaimana rimau tak makan anaknya, bagaimana. Artinya kasih sayang yang satu pun itu pun kita dah tengok, hebat sangat dah. Bagaimana dengan 99 lagi yang Allah Ta'ala simpankan di syurga kelak. Sedangkan yang 99 lagi disimpan untuk diberikan kepada hamba-hambanya yang mukmin di hari kemudian. Ni Allah Ta'ala beritahu, 99 lagi tu aku simpan untuk hamba-hambaku yang aku kasihi. Iaitulah mereka yang beriman kepada aku, hamba-hambaku yang mukmin bila? Dalam syurga kelak. Sebab itulah tuan-tuan, sabar bila kita hidup di atas muka bumi ni, ya. Sabar dengan ujian yang Allah Ta'ala. Taatlah tuan-tuan. Kalau rasa malas-malas nak sembahyang tu, lawan perasaan tersebut. Kalau rasa sayang-sayang harta nak bersedekah tu, sedekahlah, ya. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah waktu kita sangat memerlukan harta tersebut. Kita perlu, ya, kita pandai lagi nak guna duit tu. Tapi duit itu kita salurkan untuk Madinah Mawaddah, untuk wakaf kepada Madinah Mawaddah. Wakaf Siti Tuan Haji Asri ada sini. Ada Tuan Haji kita, ya. Jumpa dengan Tuan Haji Asri kita. Tuan Haji, ini wakaf saya untuk pembinaan surau ke untuk rumah. Tak kira lah apa saja yang Tuan Haji nak bina dekat bandar wakaf tu. Inilah sedikit daripada duit simpanan saya beri kepada pembinaan bandar wakaf Madinah Mawaddah ni. Harap Tuan Haji terimalah, ya. Artinya kita mengambil kesempatan ini. Masa kita sangat sayang pada harta ni, masa kesihatan kita ni tuan-tuan, jangan ingat bila kita meninggal besok anak-anak kita akan buat benda-benda yang kebaikan ni. Kita sekarang ni pula cari harta banyak-banyak. Esok anak aku pandailah dia nak nak buat sesuatu untuk wakaf ke. Tuan-tuan jangan, ya. Jangan. Kitalah yang sebenarnya masa kita hidup ni lah, masa kita sihat ni lah, masa ni lah kita dermakan duit kita tu. Ya, masa kita tengah sayang ni lah, kita dermakan duit kita tersebut untuk bekal kita di akhirat kelak. Tuan-tuan, macam mana kita nak bawa harta benda kita yang banyak-banyak ni? Kita suruh orang tolong bawakan untuk kita, ya. Suruh Madinah Mawaddah tolong bawa, anak-anak yatim tolong bawa, suruh kebajikan kepada orang asli, asnaf, fakir miskin, mereka ni tolong bawa untuk kita di akhirat kelak. Kalau tuan-tuan banyak sangatlah duitnya, ya. Belum tentu lagi kita esok kita tinggal banyak-banyak ni, anak-anak kita akan membuat sesuatu untuk diri kita. Belum tentu. Jangan berharap tuan-tuan, ya. Kita buat apa yang kita mampu sekarang ni. Artinya kalau anak-anak kita buat setelah ketiadaan kita, itu bonus lah. Kalau dia esok tinggal harta banyak, berantakan, berebut harta, kita pula sengsara di sana. Sebab tinggal harta banyak-banyak. Sekarang ni tuan-tuan banyak, ya. Ayah meninggal je siap saman ibu lagi. Ibu yang sepatutnya menerima harta sepersecaran dengan masa dia hidup dengan arwah suaminya dulu, tiba-tiba anak tak puas hati, anak saman ibu. Berlaku sekarang tuan-tuan, perebutan harta pusaka. Sebab itulah tuan-tuan, masa kita hidup ni, masa ni rebut peluang. Kita sendiri buat kebajikan untuk persediaan kita di sana kelak. Janganlah kita mengharapkan kepada anak-anak kita. Sekiranya kita ditakdirkan memiliki anak-anak yang soleh, bonus, ya.
bonus. Jadi baiklah, itu Tuan Haji dah keluar Datuk Elan tu. Jangan malu, jangan segan, hubungi adik Asri dengan segera. Tuan Haji Asri pandai dia mengambil kesempatan untuk meletakkan headline dia. Jadi saya membantu Tuan Haji Asri je lah untuk mempromosi Madinah Mawaddah Wakaf Siti. Artinya kita dah ada, kita sediakan peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa tuan-tuan? Kadang-kadang banyak orang buat benda-benda wakaf ni, tapi bila mati je Tuan Guru, tanah wakaf yang kita wakaf tu dah tak berfungsi lagi. Inilah benda yang banyak berlaku di Malaysia ni. Banyak orang mewakafkan harta wakaf, tapi harta wakaf itu tidak dapat dimanfaatkan bila meninggal. Contohnya tahfiz. Meninggal je Tuan Guru tu, tahfiznya pun mati, ya. Segala harta benda wakaf orang tu terbiar begitu saja. Tetapi sebab itulah bila kita nak letakkan harta wakaf ni, kita kena cari institusi. Orang boleh mati, pengurus besar, ketua pegawai eksekutif, pengurus itu, pengurus ini, orang boleh bersilih ganti. Tetapi harta wakaf itu akan tetap hidup kerana diuruskan oleh organisasi, oleh satu lembaga yang menguruskannya. Artinya yang ni tak boleh matilah. Contoh Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang ni insya-Allah lah, kalau sampai kiamat lah adanya, maka dia lah pemegang kepada harta wakaf tu tadi, dan diurus oleh badan-badan yang memiliki kelayakan seperti Yayasan Pahang ataupun anak-anak syarikat Yayasan Pahang. Ini orangnya boleh bertukar, tapi dia punya lembaga, organisasi ataupun institusi tersebut tetap ada sampai bila-bila biiznillah. Baik, kita sambung lagi. Ibnu Abbas meriwayatkan turunnya satu ayat, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Tengok apa kata Ibnu Abbas dalam meriwayatkan hadis pula, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 156. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala declare bahawa rahmatnya itu meliputi tiap-tiap sesuatu, ya. Itulah rahmat yang kita cerita di atas tadi tentang hadis, bahawa Allah Ta'ala menurunkan baru 1% daripada rahmatnya ke atas alam ini, yang mana 99% lagi disimpan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh bila di syurga kelak, ya. Tuan-tuan, rebutlah peluang ini. Marilah saya menyeru kepada diri saya, kepada tuan-tuan yang di luar sana, ya. Rebut peluang ini. Masa kita tengah sihat ni lah, akal tengah waras, tengah sempurna ni lah, mari kita kuat beribadah kepada Allah. Mari kita taat kepada Allah. Rebutlah segala peluang yang Allah Ta'ala hidangkan depan mata kita ni. Macam-macam peluang nak buat kebaikan, macam-macam peluang untuk kita meraih pahala, tuan-tuan. Rebut peluang tersebut. Jangan direbut peluang dosa-dosa tu. Dosa pun banyak sekarang ni, tuan-tuan. Silap pilih dosa lah kita. Silap pilih terjerat kita dengan maksiat. Silap pilih kita akan menjadi hamba kepada nafsu kita. Banyak sangat hamba pada nafsu ni, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa kita ni hamba kepada handphone. 24 hours tengok handphone. Ada orang hamba pada TV. Tak boleh tinggal dia punya siaran TV tersebut. 15 minit sebelum telenovela ke sinetron ke cerita-cerita ni, tunggu dah. 5 minit sebelum 10 minit sebelum start dah tunggu dah. Tak boleh miss. Siap rakam. Tuan-tuan, ini artinya kita terperangkap dengan jeratan-jeratan hawa nafsu dan iblis, yang mana ini akan menuntun kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, kita ni memanglah adat selalu jatuh dalam dosa. Jangan lupa Allah Ta'ala beri pintu keluar. Apa dia? Sentiasa bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala sangat cinta, sangat kasih kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan sentiasa menyucikan dirinya yang zahir maupun yang batin. Ingat, kena banyak bertaubat kepada Allah, khususnya kepada kita yang hidupnya di akhir zaman ni. Kita tak boleh lepas pada dosa, tak lepas pada maksiat, tak lepas daripada alpa dan lalai kepada Allah. Tapi tingkatkan taubat kita, tingkatkan kita punya rasa bersalah kita kepada Allah, penyesalan kita kepada Allah. Mudah-mudahan sama naik antara maksiat kita dan juga taubat kita kepada Allah tu sama naik. Kalau boleh biarlah lebih taubat tu tadi, ya.
Mudah-mudahan, inilah baru pengharapan yang sebenar. Mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita, memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang dikasihi, yang diradai, yang diselamatkan kelak di akhirat, ya. Kita baca lagi. Kemudian turun satu ayat lagi, apa dia? Fa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Surah Al-A'raf juga ayat yang seterusnya, maka aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ya. Baik, kita tengok apa yang musannif tulis bawah tu. Dengan turunnya ayat itu maka musnahlah harapan syaitan. Akan tetapi orang-orang Nasrani dan Yahudi masih mempunyai harapan. Mereka mengatakan kami umat yang bertakwa dan patuh kepada Tuhan, suka memberi zakat dan beriman kepada ayat-ayat Tuhan. Kemudian turun satu lagi ayat, ya. Alladzina yattabi'una ar-rasula illa an-nabiyyal ummiyya. Surah Al-A'raf ayat 157, ya. Selepas 156 tu ayat 157, ya. Maksudnya alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya, iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi. Setelah turun ayat itu musnah pula harapan orang-orang Nasrani dan Yahudi, kerana rahmat yang dijanji itu hanya untuk orang-orang yang mukmin, ya. Tadi ayat yang pertama tadi turun musnah harapan syaitan. Lepas tu selamat pula orang Yahudi kata, orang Nasrani kata mereka selamat lagi. Tapi bila turun ayat 157 ni, Yahudi dan Nasrani pun tahu bahawa mereka juga bukan sebahagian daripada janji Allah. Yang Allah Ta'ala janjikan yang akan mendapat menikmati 99 daripada nikmat yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat kelak adalah hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, ya. Baik. Oleh kerana itu orang mukmin wajib bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat berupa iman. Tuan-tuan, kita dapat iman ini juga merupakan kurniaan Allah yang sangat besar pada diri kita. Wajib kita bersyukur. Ya, syukurlah kita kepada Allah kerana kita dijadikan daripada golongan manusia yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa iman, seseorang itu tidak akan selamat, ya, di akhirat kelak. Termasuklah orang yang tak selamat ni siapa dia? Golongan-golongan Nasrani, golongan-golongan Yahudi, sekalipun mereka ini adalah satu bangsa yang mana Allah Ta'ala turunkan paling ramai sekali rasul-rasul dan nabi-nabi, ya. Tapi yang paling ramai, paling banyak sekali yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya, yang akan dapat menikmati 99% daripada nikmat yang Allah Ta'ala simpankan kepada hamba-hambanya yang beriman adalah daripada golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, jangan lupa kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar sangat jasa baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita meraihkan hari keputeraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu pada dalil tak? Saya tanya. Perlu pada dalil tak? Kan sekarang ni orang kata bid'ah lah, apalah, itulah, inilah kepada sambutan Maulidur Rasul. Tak perlu kepada dalil, tuan-tuan. Bukti mudah je. Tuan-tuan perlu kepada dalil tak untuk memuliakan ibu bapa tuan-tuan yang melahirkan tuan-tuan, yang membesarkan tuan-tuan? Ya. Start pada kecil sampai besar. Jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi besar pada mak ayah kita. Lagi besar pada kita berbanding dengan mak ayah kita. Mak ayah kita mungkin dia jaga dari segi kebajikan zahir kita je. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam ni. Dia membawa iman. Iman inilah yang menyebabkan kita selamat di akhirat kelak. Sebab itulah, untuk meraihkan orang yang paling berjasa, kalau macam kita ni, mak ayah kita lah, ya. Ini manusia yang paling berjasa kepada kita, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya khabar, tak perlu dalil, tuan-tuan. Tak perlulah nak tunggu dalil Quran, tak perlulah nak berdalil-dalil dengan hadis, ya. Logik akal yang waras saja yang boleh memikir. Salah ke aku ni nak mengucapkan terima kasih, nak menyanjung, nak bersyukur kepada Allah kerana lahirnya, kerana diutuskan oleh Allah akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya khabar, untuk meraihkan Maulidur Rasul tak perlu pada dalil. Sebagaimana untuk kita memuliakan ibu bapa kita perlu dalil.
Awak kena bagi dalil kepada kawan supaya dapat kawan menghormati mak kawan ni, ayah kawan ni. Supaya kau taat pada dia. Pasal mana dalilnya untuk kawan taat kepada mak ayah kawan? Tak perlu dalil tuan-tuan. Itu hanya anak-anak yang bengong saja yang memerlukan dalil untuk dia menghormat kepada kedua orang tuanya. Tuan-tuan dan puan-puan, akal logik pun boleh fikir begitu dah ya. Itulah Nabi kata, lu fikirlah sendiri ya. Kadang-kadang benda itu pun kita tak boleh nak fikir tak. Baik, jangan terpengaruh. Sebab itu kembali kepada kitalah umat Rasulullah yang sangat kasih, yang sangat sayang kepada Rasulullah. Buktinya, kita banyak berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kita banyak menegakkan sunnah baginda Nabi SAW dalam diri kita. Kita banyak menganjurkan kebajikan-kebajikan yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, jangan kita memfitnah umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, para ulama terdahulu, mereka menyeru manusia daripada kegelapan kepada cahaya terang. Seru orang untuk menganut agama Islam. Seru orang untuk... Tapi sekarang ni kita mengeluarkan orang Islam kepada luar. Menuduh saudara kita yang lain dengan tuduhan syirik. Menuduh saudara kita dengan bid'ah. Kita mengeluarkan mereka ini daripada agama. Ini kerja benda ni, kerja lagi bengong ni tuan-tuan ya. Rasulullah dulu, Nabi-Nabi dulu memasukkan orang daripada kegelapan kepada agama Islam. Yang terang benderang ni, kita pula, orang yang dah molek-molek duduk dalam agama ni, kita keluarkan pula. Ini satu benda yang kita pun kadang-kadang fikir tak faham. Seolah-olah syurga itu hanya milik kita sahaja ya. Kau tak ikut cara aku, engkau tak layak masuk syurga. Contohlah kita nak beri. Tuan-tuan, ingat. Bukti cinta kita, bukti taat kita pada baginda Nabi SAW, ada bukti dia. Apa bukti tuan-tuan cinta kepada baginda Rasul SAW? Paling kurang yang boleh kita buat ialah selain daripada kita mengamalkan syariah yang Allah Ta'ala turunkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, bukti dia selawatlah tuan-tuan. Pergilah mana-mana majlis selawat. Ada majlis sambutan Maulid Rasul yang dibuat dekat masjid-masjid. Tak kisahlah di mana-mana tuan-tuan. Bacaan berzanji ke, Maulid Dibai ke, baca apa ni, Burdatul Madih ke, baca kitab-kitab selawat ke, pergilah tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan risau ya. Duduklah dalam majlis-majlis mereka. Sudah tentu, sudah pasti apa yang kita buat itu menunjukkan bahawa kita ingin memuliakan, membesarkan, menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta tuan-tuan ada bukti, ada barang bukti. Ya, kalau kita berselawat, berselawatlah dengan penuh perasaan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hayati selawat-selawat tersebut. Mudah-mudahan dengan asbab kita berada dalam majlis-majlis yang seumpama itu, bukti bahawa kita pada satu masa, semasa aku hidup di dunia dulu, aku pernah berada dalam majlis-majlis untuk menyatakan rasa cinta mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu maulid sebab itulah orang-orang zaman dulu tuan-tuan bergarak. Pasal apa? Nak tunjuk bahawa mereka ni cinta kepada Rasulullah. Tulis dekat spanduk tu, Rasulullah lah pembawa obor. Rasulullah lah rahmat bagi sekalian alam. Macam-macam. Itu apa? Bukti nak menyatakan rasa. Salah ke tuan-tuan? Salah ke? Kita nak tunjukkan bahawa rasa cinta kita. Perlu pada dalil. Untuk menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, untuk memuliakan Rasulullah SAW, perlukan pada dalil? Tak perlu pada dalil. Ya? Tak perlu pun pada dalil. Ya? Logic sense kita boleh fikir. Baik tuan-tuan. Kalau perlu kepada dalil, maka dalilnya tersangat banyak. Tersangat banyak. Quran dan sunnah pun banyak dalilnya yang telah dikupaskan oleh para ulama. Ya? Baik. Kita pergilah kepada apa yang terusnya daripada kitab ini. Baik, kita tengok lagi. Setelah turun ayat itu, musnah pula harapan orang-orang Nasrani dan Yahudi, kerana rahmat yang dijanjikan itu hanya untuk orang-orang mukmin. Oleh kerana itu, orang mukmin wajib bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat berupa iman. Syekh Yahya bin Muaz, ya, Yahya bin Muaz Ar-Razi ni, nanti kalau ada masa saya ceritakan siapakah dia. Yahya bin Muaz Ar-Razi, ya, ini seorang ulama tasawuf yang sangat terkenal. Di antara kata-kata beliau yang terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu bukan hadis. Dia adalah kata-kata ni, Imam Yahya bin Muaz Ar-Razi, ya.
Ya Allah, apa kata dia? Ya Allah, jika pahalamu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang taat dan rahmatmu hanya disediakan untuk orang-orang yang berdosa, maka aku ini termasuk daripada orang-orang yang berdosa dan aku tetap mengharapkan rahmatmu. Berilah aku rahmatmu ya Allah. Nampak? Imam besar pun dia menganggap dirinya orang yang banyak dosa. Tuan-tuan, kita kena sentiasa menganggap diri kita dosanya banyak. Baru benar. Jangan kita rasa diri kita suci. Jangan kita rasa kita ni dah baik, dah okey. Kita kena sentiasa rasa diri kita ini kotor di hadapan Allah. Kita ni banyak dosanya. Kita ni banyak khilaf dan maksiatnya. Kita sentiasa memerlukan keampunan Allah. Jadi tuan-tuan, inilah perasaan kita. Inilah rojak kita. Ya Allah, sekalipun ya Allah aku ini dosanya banyak, tetapi aku tidak pernah berputus asa untuk mengharapkan keampunan dan rahmat-Mu pada diriku. Kita meletakkan diri kita banyak dosa dan kita meletakkan bahawa diri kita ini sentiasa mendambakan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perasaan mukmin yang sebenar, daripada orang yang syok-syok rasa dialah yang paling benar, dialah yang paling betul, dialah yang paling suci. Inilah orang yang tak ke mana pun, ya. Inilah perasaan yang dapat membinasakan kita. Kalau kita rasa kitalah yang paling baik, kitalah yang paling betul, orang lain tak kena, tak salah, ya. Kalau tak ikut kita, tak adalah, ya. Jangan rasa begitu. Kita rasa kitalah orang yang paling banyak dosa, ya. Kitalah orang yang perlu sangat kepada keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita baca sikit lagi. Adapun di antara tanda-tanda rojak ialah banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, rajin mengerjakan sembahyang wajib dan tahajud, sanggup membelanjakan harta untuk kepentingan umum yang diredai Allah dan banyak memanjatkan doa kepadanya. Selain itu, merasa lapang hati dan tenang di saat mengingati Allah, gembira bertemu dengan ulama, hilang rasa bingung ketika berdampingan dengan para ahli kebajikan, serta gemar tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan takwa. Jika seseorang sentiasa demikian, maka dengan itu dia akan dapat memiliki khauf dan rojak sedalam-dalamnya. Jadi saya rasa cukuplah kupasan kita berkenaan dengan sifat rojak pada hari ini, khauf dan rojak. Saya nak cuba tengok apakah kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam yang dikongsikan di sini, ya. Terima kasih kepada Ahmad Najmi, ya. Minta maaf baru saya baca tadi. Masa tadi saya terlupa ayat dia, ya. Ahmad Najmi tulis di sini, watlu alaihim naba ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Ayat 27 surah Al-Maidah. Terima kasih kepada saudara Ahmad Najmi, ya. Memang saya dulu ngapel ke tapi lupa-lupa lah tuan-tuan, sebab jarang nyebut jadi lupalah, ya. Watlu alaihim, maksudnya telah kami bacakan ke atas mereka, naba'a, kami telah beritahu ke atas mereka, maksudnya naba'a, berita, ibnai, dua orang anak lelaki Adam, Nabi Adam, bilhaq, dengan sebenarnya, idh qarraba qurbanan, ketika mana kedua-duanya itu mengemukakan pengorbanan, ya. Fatuqabbila min ahadihima, maka diterima daripada salah seorang daripada keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima daripada seorang yang lain, ya. Seorang lagi tu tak terima, atau terima seorang tak diterima. Qala la aqtulannak, maka yang tak diterima tu dia khabarlah, aku akan membunuh kamu. Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin, lalu si adik ni khabar, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima daripada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia ayat dia tadi, ya, berkenaan dengan cerita yang kita baca tadi. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti. Oh, masya-Allah, Al-Fadil Ustaz Khairul Azmi, tuan guru, ya. Masya-Allah.
Ahlan wa sahlan. Saya minta maaf tuan, masa tadi tak sempat nak tengok. Ahlan wa sahlan kepada tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Khairul Azmi Ismail. Ini seorang pakar hadis, tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan nak belajar berkenaan dengan hadis di Kuantan ni, pergilah bertemu dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Azmi Ismail ni. Beliau ada pondok di, kalau tak silap saya, di Kampung Jaya Gading ya. Kampung Jaya Gading. Ini salah seorang daripada pakar hadis yang ada di Kuantan ni. Tuan-tuan boleh bertemu dengan beliau. Jadi saya rasa cukup setakat itu apa yang boleh saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan. Ampun maaf sekiranya sewaktu saya menyampaikan ceramah saya tadi ataupun bacaan saya tadi, bacaan kitab saya tadi, saya telah melampaui had-had yang sepatutnya saya sebagai seorang guru ya. Maklumlah kita ni tak lepas daripada salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك توبة والإنابة واستقامة على شريعة الغراء وطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أكمل الفتوح واشرح صدورنا أكمل الشرح. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأخيار. اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحم الفقراء والضعفاء والمساكين ويا هادي المدلين ويا فارج المكروبين ويا ناصر المسلمين ويا غافر المذنبين. اجعلنا يا الله من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر الكونين. آمين 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 يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد سيد الثقلين. اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور عافك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah kita tutup kelas kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sharekan juga ya. Sharekan juga kita punya perkongsian pada pagi ini kepada sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan mereka juga turut mendapat manfaat daripada perbincangan yang kita adakan. So itu saja, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah.